Terima kasih Yang 12. Ketua kerana memberi saya izin yang begitu lama untuk junjung kasih. Junjung kasih di atas ucapan yang di-Pertuan Agong pada 25 bulan 6. Hari ini speaker dengan timbalan speaker kurang oksigen. Ucapan terima kasih juga kepada pengundi Setiawangsa yang memberi keyakinan kepada saya untuk menjadi ahli parlimen di situ. Yang di-Pertua, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memutuskan untuk menawarkan sebanyak 45,358 unit PPR. Pada tahun 2009, sebanyak 38,853 barang-barang tawaran telah dikeluarkan. Walau bagaimanapun daripada 45,000 itu, 38,000 telah ditawarkan, 6,505 tidak layak kerana sebab-sebab tertentu. Daripada 38,853 yang ditawarkan itu, hanya 13,110 iaitu 33.7% saja yang telah membeli semenjak tempoh 4 tahun yang lepas. Ini bermakna 63.3 yang ditawarkan untuk membeli rumah PPR itu masih belum memberi jawapan. Persoalan saya ialah kenapa ini berlaku? Kebimbangan saya ialah kemungkinan mereka-mereka yang tinggal dalam sistem PPR ini kerana umur mereka yang tua, mempunyai gaji yang kecil ataupun mempunyai anak yang ramai, mungkin mempunyai masalah untuk membeli rumah ini. Saya ingin menanyakan Kementerian Wilayah, apakah telah yang dibuat sepanjang 4 tahun ini untuk membolehkan mereka ini membeli rumah-rumah yang telah ditawarkan mereka ini. Saya juga dipahamkan pinjaman yang telah dibuat melalui Yayasan Wilayah masih belum dapat dijalankan kerana ada beberapa perkara-perkara dan perkara-perkara baru yang telah syarat-syarat baru yang telah diletakkan kepada Yayasan Wilayah untuk mengeluarkan wang ini kepada peminjam-peminjam. Yang itu juga saya ingin mendapat kepastian daripada Kementerian Wilayah dan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya ingin mencadangkan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menggunakan kaedah di mana yang lebih ramai dapat membeli dengan membuat sistem jual beli di mana ianya lebih ramai mereka yang mahu dapat membeli. Saya harap saya dilibatkan secara langsung untuk menilai semula kaedah ini supaya lebih ramai dapat memiliki rumah tersebut. Yang di-Pertua, saya ingin menyarankan supaya tanah-tanah milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang masih ada ataupun telah yang dijual ataupun tanah-tanah yang dipunyai oleh agensi-agensi kerajaan di dalam wilayah persekutuan ini dibekukan untuk sementara untuk melihat semula apakah yang boleh dilakukan untuk membina rumah-rumah mampu milik ini. Tanah-tanah yang telah dijual, tanah-tanah yang telah diswastakan, terutama ini di dalam kawasan parlimen saya yang masih belum mendapat development order, dihentikan supaya kerajaan dapat melihat semula sama ada dapat dibeli tanah ini untuk merangka semula pembinaan rumah mampu milik ini. Bagi maksud tersebut, saya ingin menyarankan supaya kerajaan mentakrif semula takrifan kepada rumah mampu milik ini. Saya dipahamkan bagi maksud rumah mampu milik ini harganya ialah 300,000. Mana mungkin seperti statistik yang saya bagi tahu ini 63% iaitu 22,000 yang memohon yang ditawarkan masih belum menerima tawaran ini. Ini berkemungkinan mereka juga tidak mampu untuk membeli rumah walaupun pada harganya murah. Oleh yang sedemikian, takrifan kepada 300,000 rumah mampu milik ini harus dikaji supaya ianya lebih mencerminkan kebolehan anak-anak bandar terutamanya yang baru kahwin ini membeli rumah. Tuan yang diutama, sekarang yang di-Pertua, sekarang ini terdapat 35,000 pemohon yang masih memohon untuk menduduki sistem rumah bandaraya Kuala Lumpur ini masih belum dapat rumah. Olehnya sedemikian, saya sekali lagi menekankan bahawa apa juga lagi tanah yang tinggal di wilayah persekutuan ini hendaklah dikaji semula tentang penggunaannya. Tuan-tuan, ini akan jadi relevannya apabila saya ingin mengatakan tentang GST. Yang di-Pertua, sebanyak 193 negara, 160 daripada 193 negara ini telah bersetuju dengan untuk menjalankan GST ini. Negara-negara jiran kita seperti Singapura, Filipina, Thailand dan Indonesia telah menjalankan GST ini. Saya bersetuju dengan pandangan yang berhormat Permatang Pauh
mengatakan bahawa sistem GST ini adalah agak transparan. Mungkin cara kerajaan untuk mengimplement dengan izin akan menjadi satu perkara yang harus kita kaji, baik dengan pembangkang, baik dengan pemerintah, supaya kita duduk, supaya apabila kita implement nanti, ianya tidak membebankan rakyat. Seperti yang saya dipahamkan, unjuran 2015, sekiranya GST ini dilakukan, maka akan ada lebihan sebanyak 6 bilion daripada sekiranya sistem yang sama seperti Sales and Service Tax yang dipakai, tetapi sekiranya ditukar kepada 2015 GST ini akan ada lebihan sebanyak 6 bilion. Saya ingin mencadangkan supaya lebihan daripada GST ini hendaklah digunakan bagi maksud mengangkat martabat anak-anak miskin, orang-orang miskin terutama di bandar, melalui dilakukan pembinaan rumah-rumah murah ini, melakukan program-program yang dapat meningkatkan taraf kehidupan orang-orang miskin dan berpendapatan terendah. Sekiranya para pembangkang atau mereka yang merasa takut mungkin lebihan daripada GST ini akan digunakan ke tempat lain, maka saya menyarankan supaya diadakan tabung khas untuk diletakkan lebihan daripada peningkatan keefisien, kecekapan mengutip stek ini daripada GST ini dapat diletakkan di tabung ini untuk membantu orang-orang berpendapatan rendah. Akhir sekali, bagi masalah keselamatan dalam negara ini sudah menjadi satu topik yang besar. Siapa lagi yang belum dirompak? Rakyat biasa, orang tua, budak-budak, pekedai, ATM machine, adun, ahli parlimen, menteri, kerabat diraja, semua telah pun mendapat masalah daripada ini. Saya ingin menyarankan, saya ingin mencadangkan supaya pengambilan polis yang berkualiti diambil dengan kadar segera. Mereka ini penuh untuk menangani isu-isu yang dekat di hati rakyat. Rakyat mesti berasa selamat di dalam negara ini. Penurunan indeks jenayah dipaparkan sebagai menurun mestilah menunjukkan realiti sebenar. Kerana realitinya rakyat tidak merasa selamat dan sesuatu mesti dilakukan dengan segera. Sementara kita cukup rasa berterima kasih kepada Polis Diraja Malaysia, tapi banyak lagi perkara yang kita boleh lakukan bersama rakyat dan polis untuk bekerjasama membenterah jenayah ini. Pada para pembangkang dan pemerintah, suhu politik negara dalam negara ini harus diturunkan. Sementara Akta Himpunan ini membenarkan kita melakukan perhimpunan, tapi untuk masa negara sekarang ini dalam keadaan begini, saya memohon supaya dapat dikurangkan perhimpunan ini dan polis, tenaga polis, kuasa polis dapat kita uruskan kepada mereka untuk memerangi jenayah yang lebih penting sekarang ini. Tuan-tuan yang dipertua, akhir sekali bagi pihak tentera, bagi saya juga disebabkan ada ancaman luar baik, ancaman daripada dalam. Bagi pihak tentera, saya ingin menyarankan supaya tentera kosong, jawatan-jawatan kosong dalam kerajaan, dalam tentera, kenaikan pangkat dalam tentera disegerakan, keselamatan alat-alat tentera dinaikkan supaya mereka dapat menjaga kedaulatan negara. Saya dengan ini mohon mencadangkan. Terima kasih.